Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid semua dalam keadaan yang sangat baik di rumah masing-masing ya. Baiklah murid-murid, untuk tidak membuang masa lagi, kita teruskan pelajaran kita hari ini iaitu pelajaran Pendidikan Kesihatan tahun 5. Topiknya ialah kekeluargaan dan subtopiknya ialah penderaan dalam konteks keluarga. Pelajaran kita hari ini ialah pada unit 11 iaitu penjagaan dan keselamatan diri. Tajuk yang seperti saya cakapkan tadi ialah kekeluargaan iaitu konteksnya penderaan dalam keluarga. Murid-murid bolehlah rujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5 pada muka surat 84 dan 85. Standard pembelajaran kita pada kali ini ialah murid-murid dapat memahami kepentingan menangani penderaan dalam keluarga. Murid-murid dapat mengaplikasikan kemahiran berkata tidak kepada penderaan dalam keluarga. Dan murid-murid dapat menjana idea cara meminta bantuan untuk menangani penderaan dalam keluarga. Seperti paparan yang murid-murid dapat lihat, itu ialah screenshot daripada buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan tahun 5, muka surat 84. Sebelum itu, cuba beri perhatian pada bahagian tepi skrin itu, iaitu bahagian persoalan. Bagaimana ia berlaku? Maksud soalannya ialah bagaimana penderaan dalam keluarga boleh berlaku. Okey, kita lihat pada buku teks kita yang saya paparkan pada skrin itu. Seperti yang cakapkan oleh Cikgu Hisham. Kita baca yang pertama. Cikgu Hisham sedang membimbing Raju dan rakan-rakan berbincang tentang penderaan dalam keluarga. Jadi, Cikgu Hisham cakap, penderaan boleh berlaku secara fizikal, mental dan emosi. Jadi, persoalan kita terjawab. Bagaimana ia berlaku? Ia berlaku secara fizikal, mental dan emosi. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih tepat, kita boleh rujuk pada Wikipedia ini. Penderaan kanak-kanak bermaksud dera ataupun satu perbuatan zalim yang dilakukan kepada golongan kanak-kanak. Biasanya ditakrifkan kepada mereka yang berusia kurang daripada 18 tahun. Penderaan kanak-kanak ini boleh dikelaskan kepada beberapa jenis, antaranya ialah penderaan fizikal kanak-kanak, penderaan mental kanak-kanak dan penderaan seksual kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak merupakan satu masalah perubatan dan sosial yang berlaku di seluruh dunia. Dan ingat, 18 tahun juga consider sebagai kanak-kanak dalam term ini ya. Di sini cikgu pamerkan keratan berita mengenai kes penderaan fizikal. Penderaan fizikal macam ni lah. Memang nampak ketara kesan dera, kesan pukul, kesan cubit, kesan cucuh dengan puntung rokok, kesan tampar, kesan rotan, kesan kena apa lagi? Kesan kena penumbuk, kesan kena tendang dan sebagainya. Itu nampak pada fizikal orang yang kena dera itu. Ya, ingat cikgu cakap tadi, 18 tahun ke bawah pun consider sebagai kanak-kanak untuk penderaan ini, ya. Jadi, kita kena tahu penderaan fizikal ni jenis apa, ya. Yang kita nampak dengan mata kita. Itu namanya penderaan fizikal. Ya murid-murid, ini pun contoh penderaan fizikal juga. Mak, adik tak buat dah. Maksudnya dia merayu sebelum kena pukul tu. Budak mati dipukul ibu tanpa henti. Ini penderaan fizikal. Manakala penderaan mental pula seperti torture. Marah selalu. Kadang-kadang ada yang diajak menangis bersama. Contohnya ibu atau bapa depression ajak anak-anak sama nangis. Jadi anak-anak pun jadi macam pelik daripada orang lain, suka nangis sama-sama, menangis sendiri-sendiri. Itu penderaan mental. Ada yang dipaksa-paksa itu, paksa-paksa ini. Itu penderaan mental. Ya, termasuk juga penderaan emosi. Ya, penderaan mental dan emosi ini tak nampak,
tapi nampak dalam keadaan dia tu lain sikit pada orang lain sebab dia dalam keadaan tertekan, kena dera dari segi mental, emosi dia stres, ya. Itu jenis penderaan mental. Ini pula penderaan fizikal juga, patah tangan, kaki, lanyak anak, nampak tu. 7 ahli keluarga tindih kanak-kanak hingga R tu apa tu. Maksudnya ni menggunakan kekerasan fizikal, kita consider sebagai penderaan fizikal yang mana akan membawa kepada kesan lah, merah, patah, bengkak dan sebagainya. Kita boleh nampak ya. Dan satu lagi yang saya cakap tadi dalam Wikipedia iaitu penderaan seksual. Penderaan seksual kita dah belajar kan, macam mana cabur, rogol, raba dan sebagainya. Itu pun orang ambil kesempatan pada budak-budak dan kita consider sebagai penderaan. Penderaan ini adalah bertentangan dengan undang-undang. Ya murid-murid, dia tak betul dengan undang, perbuatan itu semua salah dan tak boleh buat. Kamu pun sama, jangan buat seronok buat pula. Sebab ini adalah perbuatan yang salah. Memang seronok murid-murid kita buat orang kan, orang tak lawan kita, kita bully dia. Asal pada bully jadi penderaan. Ada lagi ni, apa dosaku, nampak kaki dia rabak macam tu. Sengsara si comel, bayi didera April 2010 masih dirawat. Ya, itu pun penderaan fizikal. Penderaan seksual kita cakap dulu kan dalam kelas pasal mengenai pencabulan, rogol dan sebagainya, ya. Okey murid-murid, kita teruskan pelajaran kita. Sekejap. Ni ada lagi ni, tengok lagi. Dera budak sampai mati. Mati tau. Lebam seluruh badan. Macam mana budak tu merayu, begging untuk kita untuk orang jahat tu berhenti pukul dia, tapi orang tetap buat. Ya. Kita kena jadi belas kasihan, simpati, empati pada orang yang lebih muda pada kita, anak-anak, adik-adik kita tu, ya. Adik-adik kamu lah, adik-adik siapa pun yang muda pada kamu, kita ingat sebagai adik kita lah, ya. Baru ada perasaan kasih sayang. Faham? Sebab itulah cikgu-cikgu gelarkan kamu anak murid. Sebab apa? Sebab nak ada perasaan belas kasihan, sayang, ada relation. Faham tak? Seterusnya, kita balik kepada persoalan kedua. Bagaimana untuk selamatkan diri? Ya, untuk selamatkan diri kita dululah yang pertama. Seperti yang cikgu selalu ajarkan, yang pertama ialah menjerit. Berkata tidak jika dipukul. Dipukul oleh siapa? Ya, ahli keluarga lah. Okey, menjerit, katakan tidak jika dipukul, dicubit, digigit atau digoncang apa tu. Murid-murid, ini adalah konteks keluarga tau. Kalau kamu terlibat dengan salah laku, contohnya kamu buat satu salah dan ibu bapa kamu denda kamu, itu bukan penderaan tau. Itu hukuman. Ada benda yang kita consider sebagai hukuman, ada yang sebagai penderaan. Penderaan ini tak pasal-pasal kamu kena, tak pasal-pasal kamu kena dan lagi. Masa itu kamu perlu katakan tidak, ya. Katakan tidak juga kepada kata-kata kesat. Okey, berkata tidak juga kepada cercaan atau dimalukan di khalayak ramai. Okey, dihinakan dan sebagainya, mesti kena katakan tidak. Begitu juga berkata tidak kepada sebarang aktiviti buli dan sebarang jenis ejekan. Ejek mengejek lebih-lebih tak boleh lah. Kalau joki-joki main sekala tu mungkin kita anggap fun, lebih-lebih tak boleh tau. Sebab apa? Kata-kata kesat, ejekan ni tak cederakan fizikal, tak sakit pun tangan dia, kaki dia, tetapi mencederakan perasaan dia, menyebabkan dia sedih, bingung, okey, menangis. Itulah penderaan yang saya maksudkan tadi, iaitu penderaan emosi atau penderaan mental. Ya, itu pun perlu dielakkan. Dan kalau ada macam tu, katakan tidak, ya murid-murid. Jika kita katakan tidak pun ia masih terjadi, apa nak buat? Kata tidak tak heran, kata jangan pun tak peduli, apa nak buat murid-murid? Ya, ada cara lain tak? Mestilah ada cara lain. Okey, rujuk buku teks kita, tengok apa cadangan yang diberikan. Antaranya laporkan kepada guru, laporkan kepada jiran,
laporkan kepada ibu, bapa, mana lagi kalau abang-abang atau kakak-kakak yang terlibat, laporkan kepada orang dewasa. Faham? Dan juga ada satu talian, iaitu talian Nur yang kamu tengok berwarna biru dalam buku teks kita tu. Ya, boleh baca secara lanjut dan itu penting untuk kita tahu ya. Talian Nur ini gunanya untuk membuat aduan sebarang salah laku dalam keluarga. Ya, tambah-tambah musim PKP ni murid-murid. Ya, ada masalah keluarga dan sebagainya. Jadi ibu bapa stres, abang-abang pun stres, kakak-kakak stres, terkongkong di rumah, tak boleh buat apa. Jadi mungkin bergaduh, mungkin salah faham, mungkin terlebih denda dan sebagainya. Bolehlah kamu katakan tidak ataupun boleh rujuk kepada orang dewasa. Kalau serius boleh terus ke talian Nur. Persoalan seterusnya, mengapakah penderaan ini perlu ditangani? Ya, ada dalam buku teks kita, iaitu ia tak boleh dibiarkan. Kalau dibiarkan memang jadi rosak pada diri kita ya. Ni antaranya kepentingan kita menangani penderaan yang pertama, meningkatkan nilai harga diri kita dan keyakinan kita. Ya, kalau kita nak pukul je memang rasa down. Yang kedua tu, bila kita dibela, barulah kita bermotivasi untuk mencapai kejayaan dengan lebih baiknya. Kemudian dengan tidak didera, kita akan memiliki tubuh badan, emosi dan fikiran yang sihat. Kalau kena dera, rabak badan kita, otak kita pun short. Okey? Kita juga kepentingan yang lain adalah dapat merangsang minda dan daya ingatan yang baik. Kalau kena pukul kepala, rosak murid-murid kepala kita. Okey? Dan seterusnya mengelakkan berlakunya kecederaan dan kecacatan kekal. Ada yang dipukul sampai jadi cacat. Dengan bertindak bijak seperti mengatakan tidak, buat laporan dan sebagainya, menunjukkan kita ini bijak menguruskan diri yang terancang. Kita amalkan pengurusan diri yang terancang. Dan juga kita menjalankan hubungan yang sosial yang baik dan tidak menyendiri. Ya, kalau kita duduk sorang-sorang sebila-bila memang macam tu. Ya, murid-murid, kita perlu bagi orang tahu yang kita ini bukanlah menyendiri. Okey, kita ada kawan, kita ada bapa saudara, ibu saudara, keluarga besar-besar yang lain, datuk, nenek. Kalau tak ada, mungkin ada ibu bapa, mungkin ada orang lain yang boleh kita bergantung harap untuk bercakap dan berkawan. Ya, dan juga membentuk sikap bersabar dan bertolak ansur. Itulah pentingnya kita belajar topik ini murid-murid. Jadi kita tahu term dera tu apa, macam mana kita nak consider itu sebagai penderaan, macam mana kita boleh fikir ini bukan dera, ini hanyalah denda sebab salah laku atau hukuman. Dan jika kamu confused mengenainya, bolehlah rujuk kepada cikgu atau orang dewasa yang kamu percaya. Baiklah murid-murid, kini kita sampai kepada bahagian yang paling kamu semua tunggu-tunggu, iaitu bahagian latihan. Okey, saya minta kamu salin latihan ini dalam buku latihan pendidikan kesihatan kita. Jangan lupa untuk menuliskan hari dan tarikh. Ya, dan soalannya ialah nyatakan 5 cara untuk kamu mengenal pasti seseorang yang menjadi mangsa dera. Berikan 5 jawapan. Tidak kiralah mangsa penderaan fizikal ke, mangsa penderaan mental ke, mangsa penderaan seksual ke, mangsa penderaan satu lagi tu apa? Ya, penderaan emosi. Boleh juga tulis ya. 5 sahaja. Ya, agak mudah ya murid-murid. Okey, selamat menjawab dan semoga jumpa lagi murid-murid. Assalamualaikum dan salam sejahtera.